keliru antara sebut dengan baca di pandangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kata umat Islam ni istimewa. Umat Islam telah mereka satu perkara yang sangat pelik, iaitu apabila dikatakan membaca Al-Quran, yang dimaksudkan adalah menyebut Al-Quran. Ini Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, sangat pelik umat Islam. Benda ni tak ada dalam masyarakat lain. Kalau bangsa lain, agama lain, kita kata apa makna baca? Baca masih faham. Tapi orang Islam bila sebut baca Al-Quran, tak faham pun tak apa, dan itu tak ada masalah. Syekh Muhammad Al-Ghazali kata ini adalah satu ciptaan yang sangat pelik oleh umat Islam. Sebab apa? Al-alifu harfun wal mim wal lam harfun wal mim harfun. Satu huruf dapat 10 pahala kan. Dia kata alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita fokus pada itu. Kita tak lihat kepada liyadabbaru ayatihi. Itu kita tak lihat. Jadi kita masih stuck ataupun tersangkut kepada baca dan rukun. Sebut dan kita lupa membaca. Dan kemampuan luar biasa gerakan ini untuk tersebar tanpa memerlukan pendakwah dan buku-buku yang banyak. Biasa kalau saya tanya mungkin ustaz-ustaz juga lah, apa buku batiniah yang tersebar di tanah Melayu? Rasanya kalau boleh kita namakan mungkin satu atau dua saja. Mungkin nama yang paling dikenali oleh orang Kelantan adalah Hakikat Insan. Selain itu mungkin kita tak dapat nak namakan. Tapi kitab Insan Kamil itu juga adalah kitab batiniah. Ya. Banyak lagi lah buku-buku kejawen yang tersebar di Indonesia. Gontoloco, minta maaf lah, dia bahasa Borno sebenarnya, tapi nama kitab Hidayat Jati. Ini semua adalah kitab-kitab batiniah. Baik, kita lihat dulu apa ciri-ciri batiniah. Ini penting sebab batiniah ni jarang diperbincangkan dalam masyarakat kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Fadail al-Batiniyah menjelaskan ciri utama batiniah. Kalau saya tak tulis ini kritikan Imam Al-Ghazali, saya hanya menterjemahkan mungkin kataan yang di garis bawahi itu. Ramai mungkin yang akan kata, ini kata-kata yang baik, ini hebat, ini saya biasa dengar daripada syekh saya, ini yang saya biasa dengar daripada guru-guru saya. Tapi Imam Ghazali kata itulah ciri batiniah. Apa? Golongan batiniah mendakwa bahawa puncak kejahilan manusia adalah dia menjadikan akal dia sebagai hakim. Ini batiniah kata. Dia kata puncak kejahilan adalah apabila manusia menjadikan akalnya sebagai hakim, sedangkan akal mereka itu kurang dan saling bertanggahan dengan satu sama lain. Wa araduhum an al-istibahi wa talaqqi min awliyaillah wa ismatihi. Dan puncak kejahilan dia adalah ketidakmahuan manusia untuk mengambil ilmu daripada awliyaillah wa ismatihi, imam-imam, wali-wali, arifillah dan pasak-pasak bumi. Ini kata-kata cukup batiniah. Batiniah kata jangan ikut akal, ikut imam, ikut wali, ikut arifillah. Ini boleh Imam Ghazali. Wa inna rusda wal najata min ad-dalal bil-rujuk ila al-Quran wa al-Sunnah. Dan nak selamat balik pada Quran dan al-Sunnah. Pandai. Imam Ghazali kata akan hadis ini. Tetapi Tak yang bercakap ke? Tak sedap. Kita tidak akan selamat kalau kita menggunakan akal kita. Cuba nak faham. Jadi macam yang bercakap tu lah. Akal tak guna. Guna cakap fahaman. Pandai tu. Bukan dengan memahami agama, bukan dengan tadabbur. Hak tuan yang bercakap tu. Imam Maksum dalam Islam, Imam Maksum, pegang dia akan bawa kamu. Senang ni. Cari imam saya dah masuk syurga. Hebat. Yang kedua, Besok dia. يحتاج لإبطال المدرك الثاني من مدارك الحق وهو الزواج. Alright, apa yang aku nak cakap kat sini? Hak pada tuan yang bercakap ni nama apa? Tak tahu, nanti kita cari nama dia. Nak cakap tu, cakap pakai otak, pakai pemikiran, pakai logik, pakai segala-galanya yang ada, sebab anda telah menyebabkan menyebarnya fatwa-fatwa yang mengarut rasanya. Pertama nak cakap pasal benda-benda ni semua.
Bukti daripada mana dapat tu? Pasal yang dia bagi satu orang yang bukan apa semua tu. Benda ni ada terfikir tak? Gangguan daripada Dajjal tu main daripada mana? Apa yang menyebabkan efek daripada penyampaian anda ni jadi macam ni? Ada fikir? Ada fikir? Jauh sikit tak? Efek yang timbul daripada tindakan anda. Tak pernah fikir kan? Fikir, oh aku nak nama, aku nak bagus, aku nak baik, aku nak orang apa, whatever lah, bla 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 lah kan. Alright. Aku sebenarnya tak berapa nak suka nak cakap pasal orang. Macam berat gila babi nak cakap, nak cerita pasal orang, pasal keburukan orang, benda yang aku nampak, tapi macam no choice lah kan, memang kena keluar juga kan. So tak apalah, by hook by crook, okay, I'm alive. Keluar, okay, annoying nak, alhamdulillah tak tahu nak habang. Apa yang aku nampak kat sini sebenarnya bab Syiah bergaduh, bab Wahabi bergaduh, bab haji-haji, ustaz-ustaz, segala mak nenek semua sunnah lah, bid'ah lah, apa benda lagi yang ada pun tak tahu, semua nak bergaduh. Poin hampa ni apa sebenarnya? Korang punya poin apa yang sebenarnya, tujuan sasaran ni apa? Ke mana hala tuju hampa sebenarnya? Aku nak cakap detail pun aku tak berapa pandai sangat. Ni semua kena refer balik dengan orang-orang alim ulama kan. Berapa banyak pahaman Islam sebenarnya ni? Kalau nak Google memang aku sendiri pun pening. Sebenarnya berapa banyak pahaman Islam yang ada dalam diri korang masing-masing. Puak-puak Wahabi, Syiah, bid'ah, sunnah, salafi, apa benda entah lagi, entah tak tahulah. Maaflah, memang seriously aku tak pernah ambil tahu benda ni semua. I'm not a good person. Bukan aku lah orang dia kan. So kita back to basic, back to easiest, the paling mudah, paling simpelnya apa benda. Aku tak suka complicated, aku tak suka benda yang pusing-pusing. Lain kali, ya Allah, padahal benda tu straight to the point je kot. Tapi nak memusingkan sampai 8 turn, 9 turn tak habis-habis ni apa kerja dah. So, okay, sebenarnya hampa punya point ni apa? Puak-puak ni semua ni, serius aku tak faham. Yang apa yang aku tahu, kalau untuk kita yang Islam, yang aku tahu orang nak kenal Allah macam mana, kita tak ada kecoh-kecoh macam ni. Dan dia takkan tunjuk, dia takkan ada benda-benda jahat semua dalam diri dia. Dia takkan nampak, walaupun dia nampak orang menyusik, dia akan tutup mulut, dia akan diam. Dia tak akan memalukan, dan dia akan simpan aib orang tu. Bukan macam siapa-siapa sendiri. Ini aku tak perlukan jawapan daripada siapa-siapa. Sendiri tanya diri, sendiri jawab. Sendiri insaf, sendiri taubat dengan Allah. That's it. Simple. Aku tak perlu nak dengar pengakuan apa-apa. Aku tak mau, sorry. Aku punya dosa pun berlambak. Aku tak nak simpan dosa-dosa orang. So, kita clear your minds. Kosongkan kepala otak. Hati tenang. Open mind. Tenangkan diri. Kita berbincang cara yang tenang, bukan nak serabut-serabut, bukan nak cari salah, bukan nak meletupkan negara ke bom sana bom sini. Aku tak percaya benda-benda tu semua. Bagi aku, kita boleh sembang, kita boleh discuss elok-elok, benda simple, benda boleh solve, bukan benda tak boleh nak isu, benda tak boleh nak solve, tak. Benda memang boleh solve. Kita boleh, kalau simpulan tu pun kita tarik pelan-pelan, boleh buka simpulan tu, faham tak? Ini hampa nak bom sana, bom sini. Apa kerja dah? Apa yang hampa dapat? Apa yang hampa dapat? Jongkong mah. Bagi tahu jap. Apa yang hampa dapat? Oh, famous. Alright. You get your point. So, ambil lah. Kalau rasa nak famous dengan tembok sana, tembok sini, hampa nak famous, sila ambil. Bagi free je hampa ambil. Tak perlu bayar FOC. So, benda yang sebenarnya untuk kita kenal diri kita, untuk kita muhasabah diri kita sendiri, tengok kelakuan kita, apa boleh nampak rasanya senang, benda basic lah, benda basic gila, simple gila. Tapi kena jangan ego lah, jangan rasa aku bagus lah, aku bagus, aku perfect, aku segala-galanya, aku dan aku. Then you are die. Tolong korek kubur, tanam diri yang sendiri. Okay?
terima dengan tenang. Okey, mistake kat mana, aku buat silap kat mana. Kalau tak nampak, bila orang bercakap dengan kita dengar. InsyaAllah hati tu akan lembut. Jangan kita fokus pada aku nak nama, aku nak bagus, aku nak segala-galanya. Memang siapa nak tunggu kat hang, sorry lah kan. Awal-awal aku belah orang lah, aku cakap terang-terang, aku tak nak tunggu lah orang-orang macam tu. Kalau rasa bagus, perfect, okay, go on your life, tak ada masalah dengan aku. Cara aku simple, cara aku mudah. Aku tak suka benda complicated, benda yang pusing-pusing seribu kali, alah kali end up, ya Allah, ya Rabbi, ya Salam, depan mata saja. Tapi dia pusingnya, mablis, right? Yang best part, yang paling lawak yang aku tengok, memanglah benda ni orang kata macam logik tak logik pun ada juga kalau tengok kan. Benda yang aku appear online benda ni pada bulan 2, berapa hari bulan lah, antara 2 hari bulan macam tu lah. Aku kan gila kan, so macam-macam benda aku layan. So terjebak dalam satu grup carrot cut reader. So kalau apa rajin nak tengok, silakanlah, banyak dalam tu. Tapi disebabkan ada gangguan-gangguan anasir banyak yang kita tak nampak, berbentuk agak spiritual, yang memang kalau aku cakap orang akan kata aku ni gila. Aku dah biasa dah perkataan-perkataan tu, it's okay, no problem, I know my life. So benda yang diposting pada 2 hari bulan dalam keadaan live punya grup benda tu boleh dibalikkan kepada tahun 2015. Mulalah punca pergaduhan yang aku malah nak check detail sebenarnya. Yang Pak Haji kita ni dapat data tu lengkap dah, ada tengok dah detail tu tahun bila, info tu tahun bila kejadian benda ni jadi. Ada tengok full detail dia dah, video tu ada tengok penuh dah. Terus kerat jalan je. Ataupun tak faham. Kalau tak faham, tolong minta anak-anak tu tolong translate mai bahasa Melayu. Tak pun buka dictionary, cari inisiatif sebelum nak menyebarkan fatwa yang perbuatan, menyebarkan pergaduhan adik-beradik. Apa ni? Dia sedang tak orang yang menyebarkan benda-benda ni, hampa dah mengakibatkan antara adik-beradik hampa. Ini bukan adik-beradik mak bapak punya lah, ini adik-beradik saudara Islam. Kita tak cakap adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung tu lagilah tolak tepi. Aku tak payah detail sebab adik-beradik kandung panjang lagi berapa jam. So kita go to saudara se-Islam kita. Efek yang daripada tindakan yang buat ni, apa yang jadi. Ni bukan masa yang singkat tau. Bukan dalam jangka masa yang singkat benda ni berlaku. Benda ni drag daripada 2015 sampai sekarang 2022. Ada fikir tak? Dan orang yang menyambungkan benda ni pun ada fikir tak? Punca asal daripada mana? Bukti ke? Betul ke? Benda ni nyata ke? Lepas tu bila bergaduhnya, masing-masing nak tunjuk hebat, aku tegakkan grup aku, dia ni tegakkan grup dia. A kata A, B kata B, C kata C, D kata E, lalu sampai ke Z lah. Sampai bila lagi nak bawa? Sampai bila lagi nak sedang? Sebenarnya apa ni? Punca dia bulatkan besar-besar. Punca dia daripada mana? Nak kata fahaman orang silap. Siapa kita nak kata orang silap? Kita boleh baca hati orang ke? Tolong faham sikit benda ni. Kita ni siapa untuk judge orang? Kita ni siapa? Aku ada kuasa malaikat ke? Aku ada kuasa Tuhan ke? Kalau even malaikat pun takkan tahu apa yang ada dalam hati manusia tu. Itu tempat rahsia dia dengan Allah saja. Tak ada siapa boleh masuk. Kita siapa nak judge orang? Kita ada kuasa apa? Kita ni hebat sangat ke nak judge orang? Sedang tak? Ada kesedaran timbul tak dalam hati tu? Tak ada. Tak ada kalau susah lah. Apa kena pergi banyak minum clorok. Bagi suci sikit hati perut tu. Kalau ada kesedaran, Alhamdulillah. Banyakkan rezeki. Moga Allah lembutkan lagi hati korang. Kalau macam ni punya keadaan, gini kejadian dia, sama-sama kita bergaduh, untuk apa sebenarnya? Apa yang kita nak?
Apa yang kita, apa golden dia, apa aim dia, apa dia punya motif utama dia tu, sebesar-besar alam tu, apa bulat kan, apa yang korang nak dalam hidup, apa yang nak faham, nak sampaikan ke mana. Satu lubang kubur tu semua orang boleh masuk ke? Tak kan? Satu lubang tu seorang kan. Diri sendiri kalau tak betul, orang lain boleh tolong ke? Tak boleh. Esok dalam kubur orang lain boleh tolong ke? Tak boleh. Hampa punya tim boleh tolong ke? Tak boleh. Sorry bro. Sendiri tanggung, sendiri buat. Tanggung sendiri bro. Tambah-tambah hak punca utama yang menyebarkan benda ni. Tanggunglah anda. Tunggulah anda punya pembalasan. Bukan aku cakap, Allah yang cakap. Siapa yang menyebarkan benda ni? Bukti ada ke? Kenyataan ni apa? Daripada mana? Asal sebab musabab dia apa? Hak yang pandai-pandai, yang bijaksana ni semua, lagi expertnya duk ada ni, takkan tak boleh terfikir. Fitnah Dajjal tu apa? Dajjal tu apa? Ada fikir ke? Kita ni duduk kat zaman mana? Ujung zaman ke? Tengah zaman ke? Apa ke? Ada fikir? Tak. Terlupa. Excited. Syok sangat. Alah. Nak dapat famous. Nak dapat like ke? Nak glamour ke? Mana aku tahu kan? I don't know. Ya Allah. Boleh tak kita sama-sama seagama kita? Berapa ramai dah kita Islam kan? Berapa ramai dah orang tertarik nak masuk Islam sebab perangai kita, kelakuan kita. Ada fikir tak? Kita tengah melakukan benda bodoh dan orang luar duk tengok kita. Inilah karakter Muslim. Macam tu hampa nak orang label, nak orang luar label kita macam tu. Ada terfikir malu tak? Nabi Muhammad SAW punya karakter ada ke macam tu? Ni yang orang yang bijaksana, yang pandai bab hukum hakam, yang expert bab Al-Quran, bab hadis, bab semua alim-alim ulama. Aku memang tak tahu, I don't know. Aku belajar cara lain sikit, agak kasar sikit cara aku belajar. Cara aku minta maaf, jangan siapa-siapa mengikut. Sebab aku tak ada bimbingan, aku belajar sendiri kayu, sendiri explore, sendiri langgar dinding, sendiri yang cari ubat, sendiri cari solution. Apa masalah dia, punca daripada mana, cara nak betulkan. Itu cara aku. Aku ada masalah, aku tak pernah tinggal. Aku akan belajar daripada setiap kesilapan, setiap benda salah yang aku buat. That's me. So, kita balik kepada soalan. Berapa ramai dah orang masuk Islam pasal kita? Orang berminat nak belajar Islam sebab kita? Berapa ramai? Tengok kiri kanan depan belakang kita. Ada? Kalau tak ada, kalau dengan kelakuan kita macam tu, tolonglah berubah. Jangan duk rasa bagus, jangan duk rasa hebat. Tolonglah, malulah. Kalau tak tahu malu kat orang, malu dengan Allah. CCTV 24 jam mengukur kita. CCTV 24 jam, 24 hours non-stop. Setiap saat, setiap masa, setiap detik. Ada je CCTV duk perhati kita tanpa kita sedar. Sebab kita yang bodoh. Kalau kita sedar, kita akan malu nak mengeluarkan kata-kata. Tapi sebabkan kita tak sedar, itu yang jadi. Kita lagi sedap. Biasalah gosip memang sedap. Nak berkrim disukai ramai. Ibarat makan cheesecake. Sedap Tambah asam sikit, tambah garam sikit. Marvelous. Sedap. Kalau kita tahu dan kita sedar Allah sedang memerhati kita, kita tak akan gamak dan kita tak akan berani ataupun kita akan berwaspada sentiasa dan malu nak cakap benda yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Baik tu dulu yang ustaz-ustaz ni duk gaduh ni kan, punca dia. Tapi sayang aku hari tu tak sempat nak download benda ni. Carilah pasal apa benda entah nama tajuk aku kena lupa dah. Okay, adalah pasal
tarot card reader, siapa yang pernah yang tahu tu, okey lah, kan dia ada simbol, dia ada maksud dia. Kita bukan mempercayai. Hello bro, kita tak mempercayai. Tolong jangan judge siapa-siapa. Benda yang kita tak tahu, tolong kita jangan syok wasangka dekat orang. Tolonglah. Lepas tu dengan buat ceramah yang tak tahu hujung pangkal, tiba-tiba dapat hat tengah aja. Nak buat ceramah pumpang-pumpang. Kalau benda ni hang buat main side je tak apa, masalah hang buat main benda ni sampai bertenteng tak habis-habis. Apa ni? Nak cari apa sebenarnya? Aku tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Okay. Nak gelak pun ada. Nak tak tahu, serius je aku tak tahu nak cakap macam mana Zara. To be honest, memang aku gelak guling-guling lah. Seriously memang aku gelak guling-guling lah masa aku tengok ni. Tapi on the other side, aku nak bagi tahu dekat orang-orang yang ahli bijak-bijak pandai ni. Cara aku buat macam tu sebab aku tahu awal-awal walaupun tak ada bukti lagi masa tu, tapi sendiri dah boleh faham kan orang-orang kita punya mentaliti dia macam mana kan. Kita bercakap dengan orang alim, orang bijak pandai ni payah. Dia pun nak kerja bergaduh je. Aku pun tak faham orang kita ni punya discussion dia jadi macam mana, aku tak tahu. Meja bulat dia jadi macam I'm the best. So kalau macam tu, itu tak dinamakan discussion bro. Itu kita panggil kamikaze kot. Tak tahulah pok Nazi ke pok mana pun aku tak tahulah. Minta maaf lah nah bahasa kasar. So bila benda ni, kuasa Allah juga sebenarnya. Aku pun tak expect benda ni boleh jadi melarat jadi macam ni sebenarnya. On YouTube, kalau kita fikir secara logik, secara orang normal yang berfikir, YouTube tu kita bukan seperti ibarat video call, kita boleh communicate one to one macam tu. Tak, YouTube ni dia one way, linear. Kita tak boleh nak communicate dengan orang sebelah sana tanpa apa-apa perhubungan, tanpa sambungan dia tu. Ini nak dijadikan contoh, aku boleh communicate through YouTube ibarat macam video call, okay? So, it's kind macam interesting lah juga kan. So excited pun, ada juga benda baru kot hang jumpa macam hang excited gila kot. So, nak jadi cerita budak tu duk buat bagui kan. Sorry lah bahasa Penang. Budak tu duk buat bagui, duk tunjuk bagui, duk cerita dia macam dia hebat sangat. Sorry lah kan, silap lah kan. Apa yang anda keluarkan daripada mulut tu adalah memang bertentangan dengan diri aku, memang tak betul langsung. So aku kontra balik benda tu dengan dia. Aku pun betulkan balik tafsiran daripada gambar-gambar yang keluar tu, simbol daripada kad tu, apa yang hang faham dengan apa yang sebenarnya adalah kontra, benda yang berlainan. Aku betulkan faktor dia. So kalau had ni ustaz-ustaz kita nak kata sesat, minta tolong pergi kaji balik. Kalau pandangan tu dianggap sesat kan. So benda ni pun nak jadi isu. And then ada satu part lagi, aku berbincang dengan seorang prof dekat, aku tak pasti dia ni asal mana kan, tapi macam not bad lah kan, macam good effect juga, fast respond juga dengan dia ni. Nantilah aku carikan nama dia, siapa brother ni. Aku kan mesra alam punya manusia kan, dengan semua orang aku macam ni kan. So okey lah kalau engkau boleh bersembang, berbincang, I love that. So okey, kami berbincang. Aku paling suka berbincang seronok. Kita tengok pendapat orang, kita tengok idea orang, kita tengok individu tu punya karakteristik. I love to do that. Aku suka mengkaji. So bila berbincang dengan prof ni and then pasal apa entah, banyak sangat topik aku sembang dengan dia ni. And then berbincang berkenaan yang dia ni golongan-golongan atheist tau. Atheist ni jenis yang macam satu tahap yang dah sampai kepada golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Okey, golongan-golongan atheist. So golongan ni aku tak nak kata dia pun salah. Masing-masing kita tak ada hak untuk menilai orang, faham? Tolong pegang benda ni. Kita ni siapa untuk nilai orang? Diri kita sendiri pun tak betul dan kita nak nilai orang. Ada fikir tak? So, dan aku tak pernah salahkan mana-mana agama. Bagi aku semua sama.
Cuma cara dia orang nak faham ke benda tu, kita kena go slow man, go steady, relax, pelan-pelan. Okey, kita tak boleh pompang mati hidup balik lah. Siapa nak tunggu kat hang kan? Hang tu kalau untuk bahasa orang luar faham, hang adalah anda. Untuk orang luar yang tak faham bahasa istilah maksud hang, okey? Hang adalah anda. Okey? Alright. So, sebabkan brother ni best, boleh sembang, boleh discuss. Aku suka sebab aku suka mengolah fikiran aku. Satu part bila aku bertanyakan dekat dia, habis macam mana? Pernah fikir tak dunia ni terbentuk daripada mana? Siapa yang bentukkan? Bukit tu macam mana terjadi? Gunung tu macam mana terjadi? Lautan tu macam mana terjadi? Ada fikir tak daripada mana? Takkan tiba-tiba keluar terus muncul benda ni? Kalau anda mengatakan anda tidak mempercayai Tuhan. So bro ni dia Kristian. Minta maaf pada semua. So aku tak ada salahkan siapa-siapa. Untuk fahaman dia yang dia faham, dan untuk fahaman aku apa yang aku faham. Aku membaca juga. So bagi orang Kristian, dia orang mempercayai Trinity, Father, Son dengan Ibu Maryam. Aku tak tahu tu istilah puan Tuhan. Tapi sebab kita semua berasal daripada Tok Adam, Tok Hawa. Nak lari mana? Adik-beradik je semua. Kalau hang potong jari keluar darah biru ke, darah purple ke, kotlah nak kata lain daripada Tok Adam dengan Tok Hawa kan. Kita ni semua darah, hang potong jari keluar darah merah tak? Sama semua. Kulit beza, ada beza ke? Ada different ke? Semua mai daripada mana? Asal daripada mana? Kita ni siapa? Kita tetap hamba juga. Hamba siapa? Hamba pada ciptaan kita siapa? Allah. Agama lain ada istilah dia. So untuk kita betulkan balik fahaman yang terpesong oleh disebabkan satu kaum yang diciptakan oleh Allah juga. Dia pun ada tanggungjawab dia juga. Aku tak maulah pergi detail lagi kat situ kan. Tak lagi memang aku di chop label lagi gila kan. So rahsia ni biar aku simpan dulu. Biar lagi, nantilah dulu kita sembang bab-bab ni pula. So sekarang ni kita go to human being, manusia ni. Nak kata kulit putih lah, kulit biru lah, kulit hijau lah, kulit oren lah, kan? Kita ni asal daripada mana? So kalau kita back to basis, back balik. So balik kepada Prof ni tadi. So bila aku tanyakan soalan ni kat dia, okay, dia percaya kepada Nabi Isa. Yes, aku percaya pada Nabi Isa tu memang wujud. Dan memang pun dia Nabi. Dia dihantarkan oleh Allah daripada zaman sebelum-sebelum ni. Sebelum Nabi Isa pun ada lagi Nabi. Sebelum tu pun ada lagi. Ada buku Taurat, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kitab Weda. So ada lagi berapa banyak kitab pun aku tak pernah kaji pula kan. Aku pemalas sebenarnya kan. So daripada buku-buku, daripada kitab-kitab ni pun kita percaya memang ada Nabi-Nabi yang diutuskan menyampai urusan daripada Allah. Kita tahu benda tu semua. So untuk yang brother ni, bila aku cakap kat dia, aku tanya dia, kalau percaya kepada Nabi Isa yang dipanggil Tuhan sebagai God, kalau God, aku tanya dia, pernah fikir tak? Kalau God, kenapa God boleh mati? God sepatutnya must be something yang incredible, superpower, beyond expectation. Maksudnya, kalau dinamakan Tuhan, Tuhan sepatutnya mesti mempunyai superpower yang orang kata kuasa ajaib yang super, macam mana nak cakap, tahap gaban lah kan. Gaban pun kalah kan aku rasa kan. So mesti dia macam tu punya. Kalau yang kita anggap dia Tuhan. Kalau setakat hang boleh mati, itu consider Tuhan ke? Soalan aku dekat dia. Okay, mereka ada hierarki. Yes, betul. Aku cakap, kalau ada hierarki, pernah fikir tak? Ada lagi satu power daripada had ni.
Ini soalan-soalan aku yang menyebabkan mereka semua tercengang dan terdiam. Sama juga untuk aku tembak berapa agama. Dah itu adalah kerja aku buat berapa hari dah aku tak ingat. Kristian dah, Hindu dah, Jewish dah. Aku tahulah aku nak pegang siapa kan, aku nak tembak. Bukan tembak. Untuk perbincangan sembang santai-santai lah kan. So far, Alhamdulillah aku boleh nampak berapa ramai dah orang convert masuk Islam. Sedang kesalahan mereka di mana? Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, segala-galanya memang terang-terang dah cakap there is no God then other God. Only one God. Tak ada God, tak ada Tuhan yang lain selain daripada satu. Fakta ni diperselewengkan oleh satu lagi makhluk ciptaan Allah. Aku tak mau tuduh dia. Dia ada tanggungjawab dia. Dia punya tugas dengan Allah. Allah seorang yang salah ayat. Allah adalah sesuatu yang sangat penyayang, pengasih, penyayang, pemurah. Kalau dia bukan sifat-sifat dalam Asmaul Husna, dia tak akan ada macam tu. Dan dia ada awal lah, dia dah musnahkan, dia hapuskan dah puak-puak yang tak sepatutnya ada. Kenapa dibiarkan sampai sekarang? Ada fikir? Kenapa setan lagi, jin, iblis, whatsoever semua ada lagi sampai lah? Pernah kaji tak Asmaul Husna apa? Nama-nama Allah tu. Pernah dengar, biasa dengar kan? Pernah faham betul-betul masuk dalam otak fikiran akal ni tak? Hak yang bijaksana semualah kan. Aku jadi geram sebab apa? Sebab geng bijaksana ni semua cakap pandai tanpa memikir panjang. Kalau dia fikir panjang, tindakan dia tu akan menyebabkan efek apa, dia tak akan buat benda-benda macam ni semua. Dia akan cakap elok-elok. Dia akan cari dulu sebelum dia menyebarkan. Tapi itu tidak terjadi. Dan tanpa tahu siapa punya kerja pun aku tak tahu. Aku tak mahu tuduh siapa-siapa sebab benda yang aku tak nampak dan aku tak akan bercakap. Benda yang aku tak ada bukti, aku tak akan bercakap. Benda ni dibawakan balik, dia pusing, dia turun, dia reverse sampai tahun 2015. Bom meletup, kes isu pahaman puak ni keluar. Yang puak-puak ni nak bergaduh ni pun aku tak faham juga. Untuk apa bergaduh sebenarnya? Untuk mengenal dan mengagungkan Allah ke? Allah suka ke benda ni? Hello bro, ada fikir tak? Apa Allah nak daripada kita? Ada fikir? Sebenarnya apa yang Allah nak? Apa yang Allah minta daripada kita? Kenapa umat ni, manusia ni dijadikan untuk berperang bergaduh adik-beradik macam ni ke? Fikir Ustaz? 2 minit ke? Otak tu, akal tu, tolong guna akal fikiran anda untuk berfikir. Akal, lepas tu guna hati. Jangan duk simpan hati tu dekat pajak gadai. Guna akal anda, guna hati anda. Fikir. Ini ke yang Allah nak? Ini ke aku dijadikan manusia? Untuk buat benda-benda ni ke? Kalau ini ke aku dijadikan, aku dah buat apa sekarang ni? Apa yang telah aku lakukan? Aku telah buat apa ni? Aku telah menyebabkan ramai adik-beradik aku bergaduh antara kaum. Bukan kaum bangsa lain, sama Islam tu. Sama-sama adik-beradik ya. Abang kakak, adik abang, laki bini bergaduh apa? Pasal puak-puak. Patut ke benda ni jadi? Patut? Tidak. Tak tahu. Siapa tak tahu? Hak bijaksana semua. Bijak-bijak semua. Alim-alim ulama semua. Pandai semua. Al-Quran dalam mulut boleh hafal. Dengan maksud semua. Takkan tak tahu? Ini ke? Untuk ini ke tujuan kita dihidupkan? Untuk kita bergaduh sama-sama kita? Ke untuk kita mencari kebaikan orang? Ada fikir? Tak benar. Okey. Hari ni kita fikir sama-sama. Kelas bersama.
Kenapa Allah ciptakan manusia dan jin? Kenapa awal-awal malaikat semua cakap nak ciptakan manusia? Maksudnya pernah ada ke manusia sebelum ni? Kenapa malaikat tahu? Aku tak pernah kaji lah pula, nanti aku yang lain. Ada ke tak manusia sebelum ni? Tak tahulah kan. Aku tak pernah kaji buat tu. Kalau takkan malaikat nak tanya, nak cipta lagi ke? Tak cukup bangsa jin dia buat hal. Nak jadikan lagi pula manusia gaduh lagi dalam bumi macam tu. Kira betul lah malaikat cakap. Tapi Allah tetap dengan dia punya plan. Jadikan juga manusia. Kita ni memang untuk digaduh ke? Itu ke kita ni? Hello, come on lah. Open your mind. Otak tu tolong. Kenapa otak ada dekat untuk manusia? Sebab Allah suruh kita berfikir. Allah paling suka orang berfikir, kreatif, fikir, tanya soalan macam-macam. Tapi walaupun aku tanya soalan macam-macam, aku tak pernah lah kurang ajar dengan Allah. Walaupun aku ni memang seorang yang sangat-sangat kurang ajar. Aku tak kira hang siapa pun. Aku tak ada hormat siapa pun. Yes, that is me. Aku tak pernah kisah pun apa orang nak kata kat aku. Aku tak pernah kisah pun apa orang nak kata aku. Orang nak umpat aku, orang nak kutuk aku. Go to hell, man. Allah pekakkan telinga aku. Tak ada masalah. Allah sentiasa jaga aku. Tahap mana kita dengan Allah? Ada fikir tak? Tak pernah kan? Pernah. Alhamdulillah. So, aku rasa macam lama gila dalam cakap ni kan. So, aku tak mahu nak cakap banyak-banyak sebenarnya. Aku tak suka orang boleh tiang kat aku. Dan aku pun tak suka nak boleh tiang kat orang sebenarnya. Tapi, sebabkan arahan dah keluar, nak tak nak kena lah juga kan. Walaupun aku duk mengeliat lama dah, duk buang masa lama dah. Aku macam duk cari jalan juga kan. Nak tukar orang lah macam-macam alasan. Tapi aku sedang dengan orang aku boleh tipu. Dengan Allah aku tak boleh nak tipu. Allah Akbar. Allah sentiasa tahu apa yang aku plan. Sebelum aku fikir lagi dia dah tahu. Dia yang cipta aku. So macam mana nakalnya aku, macam mana pusingnya aku, macam mana hang carilah hang lubang mana hang duduk pun kan. Allah sentiasa kenal aku, dia tahu aku macam mana. So macam mana aku nak lari pun aku tak boleh lari juga. Okay. So apalah, hari ni aku bukan nak suara dulu. Esok-esok aku keluar lah muka pula kan. Nampak dia punya mengelak nak keluar. Tak senang. Okey. Perkara utama yang perlu kita lakukan, tolong cuci diri anda. Buang perkara busuk-busuk, kotak-kotak dalam diri anda semua tu. Apa dia perkara kotak, perkara busuk apa? Tak tahu. Nak mak. Hati tu kena bersih. Nak bersih hati sana? Tak tahu. Nak bersih hati senang lah. Minum klorok. Cuci lah hati apa? Okey. Untuk sempurna takwa, apa kita nak kena buat? Tak tahu. Tolonglah bijaksana, takkan tak tahu kot. Takwa tu apa? Cari sendiri lah Google. Wikipedia ada banyak. Okey, satu, buanglah sifat sombong tu. Jangan duk rasa bangga sangat, jangan duk rasa hebat sangat. Sifat sombong tu untuk apa sebenarnya? Perlu ke ada sifat sombong? Sombong tu apa yang kita dapat? Kita dapat jongkong emas ke seorang seketul? Sebab tu kita berlaku sombong. Tak kan? Tak dapat apa kan? Abu pun tak dapat. Malah kita dibenci oleh orang. So buang sifat sombong. Bila kita buang sifat sombong, kita akan jadi low profile macam aku. Nampak tak aku tengah banggakan diri? So, bila tak ada sifat sombong tu, maksudnya hang easy dah, hang easy. Diri anda akan jadi tenang, sangat ringan, sangat relax, sangat fleksibel. Tahu? Sebab hang tak sombong, orang suka kat hang. Bila hang sombong, cakap sikit, oh dah I'm the best. So, no, you are wrong, motherfuckers. Silap, tu semua silap. Buang sifat sombong, padam, garis, besar-besar. Potong dah. Lepas tu takwa masuk lah. Takwa tu apa? Tak tahu cara ni lah. Boleh nak cakap banyak. Okay, then
Jangan duk percaya orang cakap apa. Orang cakap tu ada bukti ke? Betul ke apa orang tu cakap? Hang dengar, hang duduk dalam keadaan A, lepas tu si B main cerita kat hang ding 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 ding. Lepas tu kan hang percaya. Perlu ke untuk anda percaya benda-benda tu semua? Tidak jawapannya. Jangan jadi bodoh. Cek dulu benda tu betul tak betul, nak percaya dulu. Mangkuk ayun. Pantang orang cakap, pantang orang tu ada nama sikit. Percaya, oh yes, terima kasih. Terima kasih telah mengajar saya. Bagus ajak ajaran sesat. Bawa anda dan pengikut-pengikut anda bersama anda ke dalam lubang. Jangan duk percaya tanpa benda yang tak ada bukti nyata, tak ada benda kesahihan dia tu. Mana proof dia? Tunjuk mai bukti, mana bukti? Tak ada. Tak ada kalah duk sengak simpan hang punya cerita. Okey, faham? Lepas tu kena ada rasa takut kat Allah. Bila-bila masa je dia boleh tarik hang. Poing. Gone. Kita berdosa dengan Allah, kita boleh semayang, kita boleh solat, kita boleh buat macam-macam, minta maaf, merayu-rayu, menangis. Tapi in deep of your heart, Allah tahu hang tu betul ke, hang tu main ke, hang sengaja. Faham? Jangan hang duk main minta maaf 1000 kali, lepas tu hang buat benda yang sama. Faham tak? Tak faham? Okey, kalau tak faham, cuba fahamkan. Bila kita minta maaf tu, maksudnya hang betul-betul sincere daripada hati hang tu. Terang-terang hang memang rasa menyesal dengan apa yang telah anda lakukan. Itu adalah betul-betul kita insaf. Percayalah bila anda buat benda ni, hati anda akan rasa tenang sikit. Rasa beban, burden yang tanggung selama ni, yang anda bawa ni 40 tahun, 50 tahun tu hilang. Cuba maafkan orang. Sentiasa maafkan orang. Ini bukan permainan ataupun joke ke, ini sundau gera ke apa ke tak. Ini is real, babe. It's really, really real. Bila kita maafkan orang, hati anda akan berasa amat tenang. So, then bila kita takut dengan Allah, anda akan berada dalam keadaan yang berwaspada. Anda nak buat benda bukan-bukan, anda akan fikir, oops, CCTV is watching me. Aku nak buat benda salah, oops, CCTV is watching me. Faham? Lepas tu buat apa? Buat bodoh. Okeylah. Untuk semua ahli-ahli yang bijak pandai, yang bijak sana, aku selalu cakap macam tu. Wahai cucuku yang bijak sana. Aku I miss you tu. Okey. Untuk semua, bukan niatku untuk mengutuk orang-orang alim ulama, pak-pak haji, pak-pak kiai, semua minta maaf, tak ada terlintas dan tak ada langsung terdetik kat hati ni. Tapi kita fikir panjang lah. Benda yang kita buat ni benda apa ni, duk gaduh, duk beradik tak habis-habis ni. Benda bodoh tak? Bodoh tak kita ni? Yes, we are stupid. Serius, memang sangat-sangat bodoh. Nak bergaduh buat puak sana tak habis, buat puak ni tak habis, apa kejadah ni. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya salam. Aduh, tak mau baca banyak-banyak wahabi lah, fahabi lah, semua salafi lah, apa benda ni, aku tak mau baca ni banyak. No. So, kita balik kepada surah Al-Baqarah. Aku ada posting nanti. Baca sendiri, fahamkan lah. Terang-terang dia terang dekat sini. Kita cuma back to basic, pegang Al-Quran, tengok hadis cukup, tak payah banyak-banyak, aku tak tahu. Okay, aku pegang dua benda ni je, aku google je Al-Quran tafsir. Aku tak pandai bab-bab agama ni, aku tak tahu. Tapi aku rasa mereka ni salah orang cara ni, bukan aku ni. Nampak tak, aku nak mengelak tak habis lagi. So, dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat tu macam menarik sangat untuk kita faham ni. Untuk geng-geng yang bijaksana, pandai tu, tolonglah. Jangan duk rasa pandai sangat boleh tak. Tolong baca sendirilah.
ambil dulu ayat 1 sampai ayat 27. Banyak sangat. Okey lah, 1 sampai 17 cukup lah. 1 sampai 17 dulu hampa baca dulu. Aku malas. 17. Yes. Sampai dia bagi dekat cahaya menerangi tu je lah kan. Ada maksud terselit dekat sini untuk anda semua. Sendiri baca, sendiri faham, sendiri tengok dan sendiri insaf. Ya? Okay? So, okay, perlu ke nak tengok muka? Tak perlu kot, kan? Annoying je aku ni. Tak ada apa pun. Aku kan ada harta benda pun, tak ada apa. So, tunggu jongkong mas, tak dapat jongkong mas lagi pun kan. Okay lagi, babe gang whatsoever. Untuk semua, saya benar-benar memohon sepenuh jari minta maaf atas mulut ni. Mulut yang tak ada limitation. Biasalah mulut kan unsur tanah. So, maafkan saya berbahasa yang agak kasar. Memang sangat-sangat kasar. Dan kalau terasa terjentik dekat hati tu, mohon terasa. Hashtag bersama-sama. Mohon terasa, mohon sedar diri, mohon fahami, fikir dalam-dalam. Untuk inikah kita dijadikan sebagai manusia? Kenapa Allah cakap, kenapa manusia adalah ciptaan dia yang terindah? Terindah untuk kita bergaduh adik-beradik ke? Tolong hashtag bersama-sama dan faham. Kenapa dia tidak mengatakan jin, makhluk dia, ciptaan dia yang terindah? Kenapa dia nak namakan manusia ciptaan dia yang terindah? Faham banyak-banyak sikit. Lepas tu, Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum tu kalau diri dia sendiri tak berubah. Hak tu tolong faham sangat-sangat. Sendiri kena berubah. Orang lain tak boleh buat untuk anda. Faham? Tak ada orang yang boleh tolong anda untuk ubah hati anda. Tak ada siapa boleh buat itu. Sendiri mau ubah. Faham? Banyak sangat saya guna perkataan faham tu. Kenapa? Sebab aku tengah panas. Kena geram. So, sebab aku dah bercakap banyak. Aku tak suka cakap banyak sebenarnya. Serius, aku tak suka cakap banyak. Bila cakap banyak, kita tak menggunakan akal fikiran dan hati. Bila cakap banyak non-stop, popet, setan akan, sorry geng, akan menyusup masuk dan kita akan bercakap tanpa kita memikirkan apa benda yang kita cakap. So, aku tak suka cakap banyak. So, tolonglah take note sikit apa benda yang penting, info penting untuk elakkan kita bergaduh-gaduh ni. Bersatu kita roboh, bercerai kita roboh. Maksudnya kalau kita seorang-seorang kita akan senang dipijak. So sebab itu kita patut bersatu. Bila kita bersatu, tak ada orang yang boleh pijak kita, dan tak ada orang boleh tindas kita, dan tak ada orang boleh pelekeh kita. So yes, aku agak bersemangat cakap benda-benda ni. Marilah saudara-saudaraku, abang-abangku, pakcik, makcik, nenek, tok, whatsoever yang ada. Jom kita bersatu. Buang sifat suka bergaduh, dendam, iri hati, dengki, khianat. Tolonglah. Tak tahu nak mula macam mana? Mulakan daripada rumah. Dengan diri anda sendiri, dengan kaum yang terdekat dengan anda. Siapa dalam rumah? Mak bapak, family, adik, abang, kakak, siapa lagi yang ada dalam rumah. Kalau kita rasa kita mampu, kita tolong adik-beradik kita. Tak rugi pun kita kaya kan adik-beradik kita. Adik-beradik kita kaya, esok mereka kaya, mereka tolong kita balik. Okey, mereka tu maksudnya mereka. Hari ni kita belajar bahasa utara ya. Yes, saya berada di utara. Anda semua mencari saya kan? Saya berada di utara. Utara mana? Cari sendiri. Okey? Alright. Lepas tu, yes, ayat 20. Kilat itu pula hampir menyambar ataupun menghilangkan penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancaran. Maksudnya setiap kali kilat tu ada cahaya, baru mereka jalan dalam cahaya. Kalau gelap, mereka duduk senyap. Kalau Allah nak buat macam tu, anytime je dia boleh buat. Beringatlah anda sebelum benda tu sampai kat diri anda.
berubahlah anda. Tolong. Yang sebenar-benarnya apa yang Allah minta daripada kita, tolong fahamkan benda tu. Allah tak sukakan pergaduhan, Allah tak sukakan perkelahian, Allah tak sukakan pembunuhan, dia tak suka benda-benda tu semua. Faham tak? Aku kena stop buang perkataan faham. Sebab tak tahulah, aku rasa macam hak yang bijak pandai ni tak berapa nak faham. Jadi aku duk keluar banyak sangat perkataan faham rasanya kan. Hak yang mengaji sampai mana-mana kan, aku tak mengaji mana pun kan. So jadi geram pula kan. So tolonglah wahai saudaraku, stop all this bullshit. Tolong stop semua benda ni. Kita ubah sikit, tolong. Tahu tak, daripada kebaikan yang kita buat benda ni, kita ubah benda-benda ni semua jadi apa? Kita fikir tak? Lepas tu jangan salahkan orang. Bila kita pun tak betul, nak salahkan kerajaan. Of course lah, kerajaan lagi apa dia pun nak heran. Sikit dia pun tak kisah. Kalau kita sendiri pun tak betul, lagilah orang kerajaan nak heran apa kat kita. Apa dia pun nak kisah. Janji poket duit aku penuh cukup. Tak payah fikir orang lain. That's not my problem. Itu masalah anda, selesaikan sendiri. Senang. Kalau aku boleh berperangai macam tu, tapi masalahnya aku tak boleh berperangai macam tu. Walaupun beribu kali aku cakap, Inah, aku tak mau tolong orang dah. Macam itulah benda tu hilang. Macam itulah aku tolong orang juga. Tolong jangan mempercayai yang semua YouTubers cakap aku ni baik, aku ni tu gini. Tak ada. Sorry babe, silap orang. Tak ada benda pun yang baik. Aku tak baik. Dan aku sangat zalim. Aku pun tak faham kenapa Allah pilih aku untuk buat benda ni. Aku seorang yang zalim, tak ada hati perut. Faham? Stop using faham. Okay, alright. Stop using faham. Okay lah. Alright semua. Untuk semua ahli yang bijaksana, minta maaf sekali lagi. 10 jari tak cukup 10 jari. Dengan jari kaki naik sekali 20 jari. Minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maafkan saya sebab berbahasa memang agak kurang ajar dan kasar. Dan untuk brother ni yang cakap pandai ni sangat, aku bengang betul dengan dia ni, panas hati betul dengan dia ni. Tolonglah anda sedar diri. Tak boleh tengok muka dah. Faham? Cik No. Okay, kita tembak sikit nama dia No. Cukup dah. Tolong perasa banyak-banyak. Anda mendengar suara anda tadi kan? Tolong sedar diri dan insaf diri anda banyak-banyak sikit. Nah. Tolong kaji betul-betul dulu apa yang anda cakapkan semua, walaupun aku tak mau dengar banyak-banyak. Tapi sebabkan aku ni ada special sikit kan, nampak dia tengah belagak ni. Dia boleh scan topeng-topeng semua kantoi habis. So maafkan saya, tapi fakta yang anda keluarkan semua salah. Tolong betulkan. Memang tak ada benda yang betul pun. Apa yang anda cakap tu semua, itu hanya pendapat anda, dan anda telah menyebabkan pergaduhan antara ramai-ramai. So saya tak nak bertanggungjawab atas benda tu. So terpaksa juga tembak juga nama anda, bagi anda sedap diri sikit. Jangan duk rasa bagus sangat, jangan duk rasa hebat sangat. Pergi belajar dulu. Kalau rasa tak cukup belajar, nak pergi cari wali, pergi je lah cari wali. Kalau wali tu boleh tarik masuk syurga. Sorry. Maafkan saya. Kenyataan tu memang sangat-sangat buat saya guling-guling. Kalau dulu ikon Yahoo Messenger kan ada ikon gelak guling-guling kan. Bayangkan dalam keadaan tu orang tu gelak, tepuk kiri kanan guling-guling. Yes. Senangnya nak masuk syurga lah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Okay. So semua saya minta maaf. Tolong kita stop semua benda-benda bodoh yang kita dah buat selama ni. Tolong banyak-banyak kita stop. Kita nekat, kita nak bersatu, kita nak ubah segala-galanya. Okay. Okay lah, saya dalam percakapan ni harap timbul yang baik tu semua. Saya anugerahkan ni semua adalah daripada Allah, bukan saya langsung, tidak. Yang jahat dan yang jahil itu memang 100%, 1000% daripada saya. Itu tidak ada kaitan dengan Allah. Itu semua kelakuan saya. Okay. Yang baik semua memang itu adalah anugerah daripada Allah. Dan kita banyak harus bersyukur sebab kita diberi nikmat lagi untuk hari ni bernafas. Udara free, tanpa perlu bayar apa-apa nah. Untuk information semua, aku tak ambil vaksin tau. Aku tak cucuk. 1 dos pun aku tak cucuk. Sebab aku percaya pada Allah 1000%. Dan aku yakin dengan Allah akan lindungi aku. Itu adalah sebenarnya ubat kita. Tak perlu hampa nak cucuk 1000 kali.
masuk dos sana, masuk dos sini. Kalau tahap keyakinan terhadap Allah itu sendiri yang kurang, silalah cucuk. Dan anda sangat-sangat takut akan mati, silalah pergi ambil cucukkan berapa dos yang anda nak. So untuk aku tak perlukan injection apa-apa, sebab bagi aku yakin kalau dah sampai ajal, bila-bila masa boleh mati. So kalau nak ditakdirkan aku mati kena COVID, matilah. Apa nak buat? Dah sampai masa. Kan? Nak takut apa mati? Benda yang aku duduk doa hari-hari nak mati kot. Tak sampai lagi pun. So it's okay, belum sampai masa tu lagi. So letak keyakinan anda, percaya pada Allah. Allah is real, Allah betul wujud. Memang betul real, memang betul-betul wujud, bukan main-main. Ini bukan mainan. Faham benda tu dan cuba kenali Allah betul-betul. Apa tengok langit macam mana, tengok awan macam mana. Takkan saja-saja benda tu mai. Tak. Ada orang buat benda tu, siapa? Itulah keagungan, kepandaian Allah yang tak ada ternilai. Ilmu-ilmu daripada Allah. Apa tujuan kita dihidupkan, untuk apa? Faham. Kenalkan diri. Untuk apa kita ni hidup? Hidup dalam dunia ni, suffer, siksa, untuk apa? Back balik soalan kita. So, tanya diri sendiri. Hak alim, hak bijak ulama yang pandai-pandai. Sebab anda telah menyebabkan yang golongan bawah ni yang tak tahu apa ni, macam kami-kami ni semua bergaduh adik-beradik. Hak geng yang baik-baik dah jadi tak baik. Ini ke untuk kita dijadikan? Kita dijadikan orang yang tertinggi, diajar agama, mengajar agama, ini ke kita? Tolonglah. Sebab anda telah menyebabkan yang golongan bawah semua terikut. Hak golongan bawah tak payah kata lah kan. Memanglah tak reti, sebab tu dia jadi boleh ikut. Kalau mereka pandai, mereka reti, mereka ada otak untuk berfikir, mereka takkan ikut. Orang takkan ikut yang bergaduh benda-benda bodoh ni, orang takkan ikut. Sebab mereka tak pandai. Sebab tu mereka ikut hak pandai. Mana tahu ikut hak pandai jadi macam ni, kan? So tolonglah. Kalau rasa nak ambush saya, silakan. Kalau rasa nak maki hamun saya, silakan. Saya tak pernah kisah. Saya guna akaun hak ni untuk benda-benda yang macam ni. Lepas tu kalau rasa nak attack ke, nak hantar black magic ke, nak hantar santet ke, nak hantar santau ke apa, silakan. Saya tak pernah heran dan saya tak pernah kisah. Selama ni Allah sentiasa menjaga saya. So, buatlah apa yang anda rasa anda nak buat, silakan. Okay? Dengan lantangnya saya bersuara. So, sebab apa saya cakap macam ni semua? Sebab satu, dah memang saya kena bercakap juga. Saya tak boleh biang juga. Dah lama saya duduk diam. Dah keluar berapa orang, dah duduk ketuk. Suruh bagi tahu, suruh cakap juga kan. So, mau tak mau kena lah juga cakap kan. Nak buat macam mana. Lepas tu, untuk abang-abang adik-adik kita, tolonglah. We come together, bro. Kita come together. Kita unite together. We can change. We can do it, you know. Yes, we can do. Definitely we can do it, you know. Let's change this world. Let's change this earth. Let's change every single shit, every single thing, every single tut. Cakap banyak saya keluar masa bukan. Alright. So, dekat sejam rupanya boleh siang. Alright. So, okey lah. Dah 10 kali dah cakap. Alright. Tak mau cakap banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang indah-indah, yang cantik-cantik, segala-galanya daripada Allah. Yang hodoh, yang kasar, yang kurang ajar, segala-galanya daripada saya. 1000% daripada